Bongkar jangan tak bongkar, ulas jangan tak ulas, ulas jangan malu-malu, ulas sampai berhabis. Apa kabar semua? Itulah ketawa bagi orang yang gembira. Gembira kenapa? Gembira karena hari semakin baik, hari semakin indah bagi kita dan saya semua. Walau bagaimanapun, hari saya makin indah, hari Anda makin indah, raya makin menjelang, bahkan apalagi yang makin menjelang, dapat gaji tak lama lagi dengan bonusnya yang diberikan oleh Ismail Sabri. Ya, terima kasih kepada Perdana Menteri karena telah memberikan bonus kepada penjawat awam. Selain daripada itu, telah meluluskan juga bantuan khas KWSP sebanyak 10 ribuan off. Ini semua bukti Ismail Sabri Yaakob adalah pemimpin yang boleh mendengar suara rakyat. Walaupun ada juga yang mengambil kesempatan mengatakan bahwa tuntutan KWSP itu mereka lah yang berjuang, menjadi hero lah, lebih kurang begitu kan. Adalah orang-orang tertentu tuh yang coba menumpang payung di bawah kelulusan KWSP. Nah, Anda tahu orangnya. Tapi bagi saya, bagi mereka yang mendapat KWSP 10 ribu tuh, gunalah sebaik mungkin. Kerana ada orang nih dapat 10 ribu, dia boleh habiskan dalam masa 1 jam. Ada juga orang boleh habiskan uang 10 ribu itu dalam masa 1 hari. Ada juga orang yang seminggu tak habis-habis, setahun tak habis-habis. Anda kategori mana? Tepuk dada, tanya kepala. Tapi saya nasihatkanlah, uang itu gunalah sebaik mungkin. Kerana uang itu Anda mengumpulnya bertahun-tahun, bekerja bertahun-tahun untuk menyimpan KWSP. Akhirnya Anda dapat keluarkannya dan Anda guna selama 1 jam saja. Itu merugikan, dan paling merugikan kalau duit itu diguna untuk berjudi. Dilarang berjudi kerana itu adalah di tengah agama, merugikan dan tidak membawa manfaat. Maka tidak tercapailah sasaran pengeluaran KWSP sekiranya Anda berjudi dengan duit itu. Jangan beli nombor ekor, berdosa bosku. Tapi kita gembira dalam gembira-gembira nih. Sebenarnya selepas Ismail Sabri Yaakob memberikan kita bantuan itu semua, ada berita yang tidak gembira untuk beliau pula. Berita gembira dia beri kepada rakyat, tapi berita tak gembira dia diberi pula daripada rakan-rakan sekutunya. Apa yang terjadi? Hari ini Kuli mengatakan bahwa Ismail Sabri hanya poster boy. Perlu akur jika UMNO ada calon Perdana Menteri lain, kata beliau. Jadi seperti yang Sabudin katakan sebelum ini, dan saya pun mungkin setuju juga, apa yang dikatakan menjadi calon Perdana Menteri itu sebenarnya hanya sebahagian gula-gula untuk Ismail Sabri Yaakob. Jadi kita nasihatkan Ismail Sabri Yaakob supaya berhati-hati dengan gula-gula yang ditawarkan kerana mungkin beracun. Sekiranya terselap telan gula-gula itu, dikuatiri akan membawa padah kepada Ismail Sabri Yaakob. Dato' Ismail Sabri Yaakob hanya sekadar poster boy dan masih perlu akur kepada keputusan UMNO sekiranya mempunyai calon Perdana Menteri yang lain, kata Kuli. Veteran UMNO itu berkata tidak mempunyai masalah dengan pemilihan naib presiden itu sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU 15. Tetapi Ismail Sabri tidak boleh menerimanya sebagai satu jaminan. Jawatan tersebut akan diserahkan kepadanya memandangkan pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Dalam politik ini, pelbagai kemungkinan boleh berlaku, bukan saja kepada pembangkang, juga kepada kerajaan. Lihat saja dulu di Sabah. Katanya tak mungkin akan bubar kerana berpuluh-puluh kerusi perlu baru dapat bubar. Tapi rupanya berpuluh juga lah lompat katak, akhirnya bubar. Semuanya berkemungkinan. Begitu juga dengan di Johor. Poster boy-nya sudah jelas, Hasni. Tapi yang jadi Menteri Besar bukan Hasni. Ini juga boleh berulang. Begitulah politik, tidak ada jaminan dan sentiasa dikatakan dinamik. Baguslah kerana dia sudah jadi Perdana Menteri, tetapi segala-galanya ditetapkan oleh parti, kata Kuli. Kalau parti tetapkan calon si anu, dia Ismail Sabri Yaakob kena ikut, katanya di Patik media hari ini.
UMNO mengumumkan minggu lalu Ismail Sabri sebagai poster boy mereka yang juga calon Perdana Menteri pada PRU 15 nanti. Sebelum kita teruskan, kau percayakah dengan janji ini? Sekiranya Anda tidak percaya, Anda boleh komen di dalam ruangan komen video ini bahwa Ismail Sabri mungkin hanya dipermainkan atau diberikan gula-gula manis. Atau memang benarkah niat dan 100%kah jaminan Ismail Sabri memang sah akan menjadi Perdana Menteri? Sementara itu, seorang penganalisis politik juga yaitu James Chin yang merupakan profesor pengajian Asia di Universitas Tasmania berkata, pencalonan Ismail Sabri itu bukan jaminan jawatan Perdana Menteri akan diserahkan kepadanya selepas PRU 15. Chin berkata, Ismail Sabri mungkin terpaksa tunduk dengan tuntutan kumpulan klaster mahkamah, khususnya Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Ahmad Zaid Hamidi yang masing-masing berdepan puluhan pertuduhan di mahkamah. Saya tidak pikir Ismail Sabri akan menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya katanya, melainkan dia bersetuju untuk mengalah dengan apa yang Datuk Seri Najib Razak dan Zahid, apa yang semua klaster mahkamah mahu, katanya dipetik laporan media. Jika Ismail Sabri bersama mereka, maka mereka mungkin mempertimbangkannya, tetapi sangat tidak mungkin tambah Chin lagi. Yang orang bercakap ini, yang memberikan ulasan ini bukan orang biasa-biasa. Dia sudah berpuluh tahun menganalisis politik. Dan kebanyakan yang dianalisisnya, kebanyakan yang diramalnya itu menjadi kenyataan. Jadi tidak mustahil bahwa Ismail Sabri Yaakob hanya boleh jadi Perdana Menteri seperti yang James Chin katakan. Perlu mengikut kehendak klaster mahkamah baru boleh dilantik. Itu pun belum pasti lagi. Selepas jadi mengikut kehendak klaster mahkamah, belum pasti 100% beliau akan jadi Perdana Menteri juga, atau akan ditumbangkan pula. Tambah Chin lagi, Chin juga menegaskan bahwa janji-janji politik tidak semestinya ditunaikan. Beliau mengambil kira dan contoh bagaimana Tun Dr. Mahathir Mohamad enggan tidak menyerahkan kuasa kepada Anwar Ibrahim, ketua pembangkang, sebagai Perdana Menteri sebelum ini. Janji sudah banyak kali Tun Dr. Mahathir janji, tapi belum sempat janji itu ditunaikan. Sudah berlaku langkah Sheraton, langkah syaitan yang menyebabkan negara kita kucar-kacir tak stabil. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sekiranya Anda bersetuju bahwa memang Ismail Sabri Yaakob 100% menjadi Perdana Menteri, Anda boleh tinggalkan komen Anda. Atau Anda juga akan menjangka Ismail Sabri Yaakob akan boleh say bye-bye dan bye-bye. Kita jumpa lagi. Bongkar jangan tak bongkar, ulas jangan tak ulas, ulas sampai ketahuan. Kita jumpa. Bye-bye.